Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar murid-murid Ustaz semua? Mudah-mudahan dilimpahkan rahmat, diberi kesihatan dan diberi kefahaman dalam pembelajaran. InsyaAllah hari ini kita akan sambung dalam tajuk pelajaran kita fiqh dalam bab tajuk hadas besar. Okey. Sebelum tu Ustaz nak tunjukkan gambar dulu pada murid-murid. Okey, murid-murid lihat gambar yang Ustaz tunjukkan pada pagi ini, iaitu kalau murid-murid lihat gambar orang yang tengah mandi. Gambar orang yang tengah mandi. Okey. Jadi bila kita lihat mandi ini, dia berkait rapat dengan tajuk pelajaran kita hari ini, iaitu berkaitan dengan pengertian hadas besar. Jadi murid-murid, kita tengok pengertian hadas besar dahulu. Kalau boleh, murid-murid boleh rujuk di muka surat 15 dalam buku fiqh, muka surat 15. Hadas besar ialah keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan membaca Al-Quran. Keadaan yang mewajibkan mandi. Mewajibkan mandi. Dua perkara kat situ. Wajib mandi. Wajib mandi. Atau dalam bahasa yang kita sebut sebagai mandi wajib. Mandi wajib. Mandi ini adalah satu perkara. Wajib ini adalah perkara yang kedua. Kita lihat mandi seperti mana murid-murid mandi. Kalau kat rumah tu mandi biasa-biasa, siram kat kepala, dah selesai kan. Tapi mandi wajib ini adalah satu cara yang mana kita kena mandi dengan kita kita sertakan niat, dan cara mandi itu dengan cara yang mengikut kaedah yang tertentu yang dapat yang dapat mengesahkan mandi kita itu mandi yang sempurna. Bukan mandi yang biasa-biasa. Maknanya mandi wajib ini adalah mandi yang kita sertakan niat, dan wajib air ini diratakan di seluruh anggota tubuh badan kita. Tidak boleh ada yang air ini tidak boleh. Contoh, kalau kita mandi biasa, kita mandi siram di atas kepala saja, lap sesapu sabun, shampoo, kemudian kita dah sudah. Tapi mandi wajib ini adalah satu mandi yang mana kaedahnya kita sertakan dengan niat. Kita kena basuh daripada hujung kepala kita sehinggalah hujung kaki kita, dan kita kena ratakan air seluruh anggota tubuh badan kita. Jadi maknanya mandi ini adalah satu perkara yang memerlukan ada praktikal dia, dan ada juga cara yang dapat kita lakukan dengan sempurna. Jadi kalau mandi kita ni tak sempurna, maka tak sah mandi wajib kita. Itu je Ustaz nak terangkan. Jadi maknanya kat sini keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah. Okey. Melakukan ibadah ni adalah perkara yang mana kalau kita tidak melakukan ibadah mandi ini, maka ibadah kita tidak boleh dilakukan. Contohnya solat, baca Al-Quran dan sebagainya, tidak sah lah. Tidak sah. Contoh solat kita tak mandi wajib. Okey. Apa faktor-faktor menyebabkan kita mandi wajib, itu kemudian Ustaz akan terangkan. Tapi yang paling penting sekarang ni, Ustaz nak terangkan dulu apa dia hadas besar ini, iaitu hadas iaitu satu perkara yang memerlukan kita mandi wajib. Hadas besar. Hadas besar ni perlukan kita mandi wajib. Murid-murid kena jelas. Mandi ini adalah satu perkara. Wajib ini adalah mandi. Kalau kita mandi kat rumah, kita ada juga mandi yang kita panggil mandi sunat, mandi biasa. Tapi mandi wajib ini berlaku apabila ada berlaku perkara yang mana nanti Ustaz akan terangkan dalam tajuk yang akan datang, bab ni. Jadi Ustaz nak terangkan sini dulu pengertian hadas besar ini dulu, iaitu keadaan yang mewajibkan mandi bagi seseorang yang hendak melakukan ibadah seperti solat dan baca Al-Quran, dan banyak lagi ibadah yang lain yang murid kena faham. Bukan dua ni saja, ibadah lain buat. Kalau kita tidak mandi, maka ibadah kita yang lain pun Allah tak terima. Jadi kena faham. Jadi Ustaz terangkan balik. Perkataan yang pertama itu kita lihat ialah keadaan yang
mewajibkan mandi. Mewajibkan ini adalah satu perkara yang wajib. Kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tak buat dapat dosa. Itu yang kita tak nak tu. Kan? Mandi ini adalah satu perkara yang mana kita mandi dengan syarat kita sertakan niat, dan juga kita kena ratakan air ke seluruh anggota kita, tubuh badan kita dengan sempurna. Termasuklah dekat celah-celah jari, kuku, pusat dan sebagainya, di bahagian kubur dan dubur. Jadi murid-murid kena jelas. Tak apa, InsyaAllah kalau murid-murid tak berapa jelas, kalau nak tanya lagi berkaitan ni, InsyaAllah nanti kita dalam sesi kelas bersemuka, InsyaAllah Ustaz akan terangkan. Jadi Ustaz harap murid-murid boleh faham apa yang Ustaz terangkan. Jadi pada pagi ini Ustaz harap murid-murid boleh baca, hafalkan pengertian hadas besar ini supaya murid-murid boleh ingat, tak lekang dekat kepala kita apa dia hadas besar. Bila sebut dia hadas besar, kita tahu keadaan yang memerlukan kita mandi wajib. Okey, mudah-mudahan memberi manfaat kepada pelajar semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.